Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hawa binti Lokman dari Unit Pendidikan Islam 2, ambilan Jun 2023. Pada hari ini saya akan membentangkan pentaksiran berterusan subjek pengantar akidah Islamiah yang kedua. Jadi pada hari ini tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Dan saya juga akan menerangkan sedikit sebanyak tentang sejarah pemikiran akidah iaitu Syiah. Tidak dilupakan juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjek pengantar akidah Islamiah iaitu Ustazah Safiah. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama menganalisis dalil-dalil nakli Al-Quran dalam menerapkan akidah dan juga kita akan belajar menilai sejarah pemikiran akidah itu sendiri. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Al-Quran, kamu semua tahu tak apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan satu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah melalui pengantaraan malaikat Jibril alaihi salam ataupun dikenali sebagai mukjizat. Untuk pengetahuan semua, metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah terbahagi kepada 4. Yang pertama, membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Yang ketiga, mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dan yang terakhir sekali adalah membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya. Jadi, marilah kita belajar bersama-sama. Baiklah, seterusnya kita lihat metodologi Al-Quran bagi menerapkan akidah yang pertama, iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Kamu semua tahu tak apa itu taklid? Taklid, menurut Syekh Al-Hudi menjelaskan bahawa taklid bermaksud seseorang yang mengikuti perkataan atau keyakinan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Okey, mesti kamu semua tak faham lagi kan? Dia macam Al-Quran mengiktiraf akal manusia sebagai jalan untuk berfikir. Jadi, kalau kita nak buat sesuatu benda tu, mesti kena fikir dulu. Tak boleh je buat terus. Yang kedua, akal merupakan satu alat untuk berfikir dan bagi menimbang baik buruk. Kita nak buat sesuatu perkara tu, kita kena guna akal untuk kita berfikir. Kita kena kaji ada baik dia, ada buruk dia. Kita tak boleh terus buat. Yang terakhir sekali, Al-Quran juga tidak memaksa manusia untuk menerima bulat-bulat akidahnya sebelum mereka berfikir. Saya beri contoh. Kita tengok orang kafir dahulu. Macam mana diorang boleh nak menyembah berhala? Diorang percaya tentang kepercayaan nenek moyang mereka untuk menyembah berhala. Tapi diorang tak tahu sebab apa diorang nak kena sembah berhala, apa baik buruk dia. Macam tu. Jadi, mari sama-sama kita lihat dalil Al-Quran yang berkaitan dengan metodologi sebentar yang kita bincangkan tadi. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min bil. Ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh dan tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalil Al-Quran ini diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 256. Turunnya dalil Al-Quran ini disebabkan satu peristiwa ni tau. Iaitu pada satu hari ni Al-Husaini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bolehkah aku paksakan dua anakku itu supaya memeluk Islam kerana mereka tidak menyukai Islam dan tidak mahu kekal beragama Nasrani?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas. Jadi dalil ni nak terangkan bahawa sesungguhnya
paksaan untuk beragama tu tidak boleh diamalkan. Maksudnya tiada paksaan untuk kita memilih agama dan tidak dibenarkan seseorang itu memaksa orang lain keluar daripada agamanya. Prinsip itu dapat dipegang dengan baik jika kita mempunyai kekuatan untuk membela Islam dan umatnya daripada serangan musuh. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memerintahkan kita berdakwah secara bijaksana dan menasihati dengan baik dan membantah musuh dengan cara yang lebih baik selain menjamin kebebasan berdakwah dan menutup segala pintu fitnah yang cuba dilemparkan. Baiklah, seterusnya kita lihat dalil Al-Quran yang berkaitan tentang taklid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Mafhumnya, dan apabila dikatakan kepada mereka iaitu yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami lakukannya. Patutkah mereka menurut datuk neneknya sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang. Surah Luqman ayat 21. Ayat ini diturunkan untuk mencela orang kafir tentang perbuatan mereka yang hanya mengikut membabi buta tentang agama nenek moyang mereka. Dan Allah menegur orang kafir bahawa ajaran nenek moyang mereka itu adalah ajaran syaitan, sedangkan syaitan hanya menunjukkan jalan ke api neraka. Jadi jelaslah ayat di sini menerangkan bahawa Allah sangat mencela orang yang bertaklid terhadap nenek moyang mereka sendiri. Ini kerana mereka tidak mengetahui tentang ajaran nenek moyang mereka. Kesimpulannya, dalil ini benar-benar melarang untuk bertaklid dengan sesuatu ajaran tanpa mengkaji terlebih dahulu ajaran tersebut. Jadi kalau kita nak melakukan sesuatu, nak ikut ajaran apa-apa, nak belajar ni, kita kena mengkaji dulu sesuatu benda tu. Kita tak boleh bertaklid semata-mata. Baiklah, kita sambung ke metodologi Al-Quran bagi menerapkan akidah yang kedua. Yang kedua ialah mengarahkan akal manusia untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Seperti yang kita ketahui, akal merupakan anugerah Allah yang sangat istimewa kepada makhluk yang bernama manusia. Dan kita juga ketahui bahawa akal merupakan satu anggota badan yang memiliki keistimewaan berbanding anggota badan kita yang lain. Al-Quran juga menerapkan akidah melalui arahan dan dorongan akal manusia untuk berfikir dan menganalisis alam nyata berbantukan panca indera. Maksud dia kat sini, dengan kita mengkaji kejadian alam, menggunakan panca indera seperti mata, telinga, kita juga dapat menerapkan akidah secara langsung. Baiklah, seterusnya kita boleh lihat dalil Al-Quran tentang suruhan supaya manusia berfikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar li ayati ulil albab. Okay. Mafhumnya, dan bagi Allah jugalah kuasa pemerintah langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 189 hingga 190. Jadi jelaslah dalil ini membuktikan kekuasaan Allah yang menjadikan malam dan siang serta langit dan bumi.
Melalui kekuasaan ini, dia dapat membuktikan Allah itu hebat sangat, sangat berkuasa. Sampai boleh jadikan siang dan malam, kejadian bumi yang lain. Kita tengok bumi, kita tengok langit. Wah, cantiknya langit, subhanallah, hebatnya Allah. Macam tu. Jadinya kesimpulannya, manusia ni haruslah mengkaji menerusi panca indera tentang kehebatan Allah mencipta alam. Kita kenalah manfaatkan kita punya anggota badan, kita punya panca indera ni kan, yang telah diberi kepada kita. Macam mata, kita tengok matahari. Wah, matahari. Wah, Masya Allah, cantiknya. Besarnya kekuasaan Allah sampai dia boleh cipta bumi ni. Baiklah, yang ketiga pula ialah mendedahkan akidah yang batil dan menetapkan kebatilannya. Al-Quran ni banyak membentangkan akidah yang batil, khususnya agama-agama lain. Contoh yang kita boleh lihat seperti animisme, Majusi, ateisme, Yahudi, Kristian dan lain-lain. Lepas tu, diorang ni menolak kepercayaan dan akidah tersebut dan mendedahkan penyelewengannya. Okey, menetapkan kebatilan pula kita boleh lihat dia bermaksud tindakan menguatkan hujah atau bukti yang menunjukkan sesuatu kepercayaan tu salah. Maksudnya nak tunjuklah apa yang kita percaya itu salah. Itulah maksud menetapkan kebatilan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat dalil Al-Quran yang berkenaan dengan metodologi Al-Quran yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dalilnya berbunyi, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Surah Maryam ayat 88. Maksudnya, dan mereka yang kafir berkata, Allah iaitu Ar-Rahman mempunyai anak. Jelaslah dalil ini menyatakan kebatilan dan kejahilan orang kafir yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Sedangkan yang kita tahu, Allah ni tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kesimpulannya, Allah itu mempunyai sifat esa. Allah itu esa, tidak mempunyai pengawalan dan tidak juga mempunyai pengakhirannya. Jadi kita boleh lihat dalil Al-Quran yang seterusnya. Berbunyi, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Surah An-Nisa ayat 150. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-Rasulnya dan orang-orang yang berkata, kami beriman kepada sesetengah Rasul-Rasul itu dan kufur ingkar kepada sesetengahnya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur itu. Jadinya dalil ini menjelaskan tentang orang kafir ni dia beriman kepada sebahagian Rasul sahaja, sedangkan kita ni wajib beriman kepada semua Rasul. Mereka juga ingin membeza-bezakan iman. Mereka kononnya beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasul. Kerana apa? Kerana mereka benci terhadap Rasul. Kerana mereka benci terhadap sebahagian Rasul. Jadinya kesimpulannya, sebagai umat Islam kita mestilah mentaati Allah dengan beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada semua Rasul kerana mereka juga adalah pesuruh Allah. Seterusnya kita lihat metodologi Al-Quran yang terakhir, iaitu membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Seperti yang kita ketahui, akidah bermaksud ikatan atau simpulan yang kuat dan teguh.
Dan sumber utama akidah juga ialah berdasarkan Al-Quran serta As-Sunnah. Al-Quran juga menyatakan dengan tegas dan jelas sesuatu kepercayaan dan akidah yang benar untuk manusia ikuti. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan tentang konsep akidah yang benar, terutamanya tentang keesaan Allah dan sifat yang mutlak serta sempurna. Seterusnya kita boleh lihat dalil Al-Quran yang berkenaan metodologi yang telah dibincangkan sebentar tadi, iaitu وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surah Al-Imran ayat 85. Mafhumnya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Ayat ni nak cakap bahawa tiada agama lain yang diterima selain agama Islam. Dan kesimpulannya, kita sebagai umat Islam haruslah berhati-hati dengan gerakan ataupun idea yang terpesong kerana Allah tidak menerimanya sama sekali. Jadi sebentar tadi kita telah lihat tentang metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Jadi sekarang kita berpindah kepada sejarah pemikiran akidah. Untuk pengetahuan semua, pemikiran akidah ni dia tak muncul lagi semasa zaman Rasulullah, semasa Rasulullah hidup. Sebab masa tu akidah umat Islam ni masih teguh. Kalau diorang tak tahu apa-apa tu, diorang terus rujuk kepada Rasulullah. Tapi pemikiran akidah ni dia mula timbul apabila peristiwa kewafatan Rasulullah. Jadi hari ini saya akan cerita tentang sejarah pemikiran akidah iaitu Syiah. Masalah pemikiran akidah ni dia semakin berkembang pada zaman pemerintahan Saidina Uthman. Sebab masa tu akidah umat Islam ni dah goyah sikit. Sebelum pemerintahan Saidina Uthman ni, iaitu pemerintahan Saidina Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Masa tu akidah umat Islam ni dia masih kuat lagi. Jadinya selepas kewafatan Saidina Uthman, dan Saidina Ali pula diangkat menjadi khalifah. Sebab kaum Syiah ni dia memang mengutamakan Saidina Ali berbanding yang lain. Dia orang memang nak Saidina Ali ni untuk menjadi khalifah, untuk jadi pemimpin. Yang ketiga, penyebaran Syiah ni semakin dikenali pada zaman Saidina Ali. Jadi sebentar tadi kita telah lihat sejarah pemikiran akidah, iaitu Syiah. Jadi sekarang ini saya akan terangkan tentang prinsip pegangan Syiah. Prinsip pegangan Syiah ada 3, iaitu yang pertama imamah, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga taqiyah. Yang pertama imamah. Imamah ni, kaum Syiah ni dia mempercayai bahawa imamah ni adalah satu rukun iman. Dekat sini ni dah beritahu, dah bercanggah dah dengan kita punya metodologi Al-Quran yang keempat tadi. Kita umat Islam ni percaya, kita tak percaya pun rukun iman tu kita harus beriman kepada imamah. Yang kedua pula adalah Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada kita hanyalah 1/3 daripada Al-Quran yang sebenar. Mereka cakap para sahabat telah menyembunyikan dan memusnahkan yang selebihnya. Manakala kita memang beriman kepada bukan hanya 1/3 daripada Al-Quran itu sahaja. Dan yang terakhir adalah taqiyah. Taqiyah bermaksud berpura-pura atau lebih dikenali sebagai hipokrit. Macam mereka ni berpura-pura beriman kepada Allah, tapi sebenarnya mereka ni munafik. Mereka ni nak melindungi keselamatan atau kehormatan diri dan hartanya daripada bahaya musuh dengan menyembunyikan hakikat di hati mereka. Baiklah, jadi saya rasa
Masa juga telah mencemburi kita. Jadi marilah kita membuat kesimpulan berdasarkan apa yang kita belajar sebentar tadi, iaitu tentang metodologi Al-Quran dalam menetapkan akidah. Jadi kesimpulannya, mempertahankan akidah adalah tanggungjawab umat Islam dan tidak boleh diabaikan. Akidah yang kukuh dapat menjamin keamanan dan kebahagiaan kepada kita sendiri. Jika kita melakukan kehidupan yang harmoni, iman mestilah diperbaiki. Selain itu, Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam kehidupan manusia. Al-Quran juga membantu manusia berfikir, menggunakan akal dan mengambil iktibar yang dengan kekuasaan Allah. Dengan ini, iman seseorang Muslim akan lebih kukuh dan lebih mantap lagi. I'm an icon, man. Ain't no girl about a 10. I should fuck her, you